KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah saya doakan semoga semua dalam keadaan yang baik-baik. 20 malam Ramadan telah berlalu pergi. Sekarang ni kita berada dalam fasa terakhir Ramadan. Beberapa hari lagi sahaja Ramadan yang kita cintai ini akan berlalu meninggalkan kita. Jadi bagaimanakah perasaan kita? Adakah kita gembira? Ataupun kita merasakan biasa-biasa sahaja, ataupun kita merasakan kesedihan kerana kita akan kehilangan bulan Ramadan yang sangat penuh dengan kebaikan ini. Jadi, apa yang perlu kita rebut pada 10 malam yang terakhir ini? Apa ganjaran-ganjaran yang Allah akan sediakan bagi mereka yang menghidupkan 10 Ramadan yang terakhir ini? Kita akan bahaskan perkara itu dalam episod kali ini, iaitu bagaimana Nabi SAW melaksanakan amal ibadahnya pada baki-baki hari terakhir bulan Ramadan yang mulia ini. Pada 10 malam yang terakhir, Nabi SAW akan berusaha untuk membangunkan malamnya lebih gigih daripada malam-malam Ramadan yang lain. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersungguh-sungguh pada 10 yang akhir ini apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersungguh-sungguh pada waktu yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah masuk 10 yang akhir Ramadan ini, Nabi akan ikat seluarnya ataupun ikat kainnya. Nabi akan menghidupkan malamnya dan juga Nabi akan membangkitkan kaum keluarganya. Apa yang dimaksudkan dengan mengikat kainnya ataupun seluarnya? Iaitu Nabi SAW akan menjauhi kaum keluarganya. Sebab apa? Sebab Nabi nak bersungguh-sungguh fokuskan diri beribadah kepada Allah. Nabi tak mau terpalit dengan unsur-unsur duniawi. Nabi tak mau apa yang kita selalu buat selama ini, 11 bulan lebih ini, pada 10 ini akan mengganggu kita. Jadi Nabi nak fokus betul-betul pada 10 yang terakhir ini, khususnya pada malam hari. Dan ketika Nabi SAW bangkit, Nabi bukan mau beribadah bersendirian. Nabi tidak mau mendapat pahala berseorangan, tetapi Nabi SAW akan kejutkan para isterinya bersama, ahli keluarganya bersama, supaya insya-Allah sama-sama kita dapat merebut ganjaran yang mulia ini. Cuba adik-adik semua, sahabat-sahabat semua bayangkan, kita ni kalaulah ada promosi dunia yang hebat-hebat, kan, ada promosi kedai, kita mesti akan ajak kawan kita bersama-sama, kan. Kalau rumah kita terbakar, kita mesti akan kejutkan ahli keluarga kita bersungguh-sungguh supaya tidak terbakar dalam api dunia ini. Jadi bagaimanakah dengan urusan akhirat kita? Adakah kita peka? Adakah kita prihatin sebagaimana urusan akhirat kita? Baik. Jadi bagaimana Nabi SAW menghidupkan malam Ramadan ataupun 10 yang terakhir ini? Sudah tentu Nabi SAW akan menghidupkannya dengan salat, dengan berzikir, dengan berdoa. Nabi akan bersama-sama keluarganya berusaha untuk nak merebut ganjaran yang besar ini. Dan ketika mana salat Nabi SAW sangatlah bagus kualitinya yang kita tidak perlu untuk nak persoalkan. Nabi bukan solat cup-cap macam patok ayam macam kita ni, tapi solat Nabi SAW sangatlah lama. Solat Nabi SAW sangatlah panjang, sampai bengkak-bengkak kaki Nabi SAW. Pernah sampai diriwayatkan dalam satu rakaat sahaja Nabi membaca sampai 5 juzuk
Subhanallah, hari ini kalau imam baca satu rakaat tu satu muka surat sekalipun, kita dah mengeluh kan? Ataupun kalau imam tu baca lebih panjang daripada tu, kita pun dah tak nak datang ke masjid tu lagi. Betul? Jadi itu beza antara amal ibadah kita dengan amal ibadah Nabi SAW. Kejutkan keluarga kita, biar kita semua sama-sama dapat merebut ganjaran Allah yang mulia ini. Dalam Al-Quran pun Allah ada berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga kaum keluargamu daripada api neraka. Jadi fokuskan amal ibadah kita pada 10 malam yang terakhir ini. Apa sahaja amal ibadah yang boleh kita lakukan, kita buat. Ramai orang ingat mungkin amal ibadah ni terhad kepada salat, terhad kepada mengaji Al-Quran. Dan orang-orang yang dalam keadaan yang uzur, orang-orang yang haid, mereka mungkin akan bertanya, macam mana pula dengan mereka? Jadi jangan kita ingat ibadah ni hanya terhad kepada jenis-jenis amalan ini sahaja. Sebab ibadah itu dari segi tafsirannya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Adalah satu amalan yang dicintai oleh Allah ataupun disukai oleh Allah. Apa sahaja amalan yang boleh mendatangkan kepada kita pahala yang Allah suka, maka insya-Allah itulah makna kepada ibadah. Kita boleh bersedekah, kita boleh senyum, kita boleh berbakti pada orang tua kita, kita boleh buat baik sana dan sini, kita boleh belanja orang itu dan ini, kita boleh membersihkan rumah, kita boleh apa sahajalah yang mana boleh mendatangkan kepada kita pahala, kita lakukan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dalam 10 malam yang terakhir ini, apa yang boleh kita lakukan, apa yang Islam syariatkan kepada kita semua adalah untuk kita beriktikaf. Beriktikaf ni adalah antara ibadat yang paling bermanfaat untuk membaiki hati kita, untuk nak membuatkan diri kita fokus betul-betul kepada Allah Azza wa Jal. Dan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Aisyah, kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Nabi SAW pada 10 malam terakhir ini, Nabi akan beriktikaf penuh sampailah tahun di mana Nabi SAW diwafatkan oleh Allah. Jadi iktikaf ni apa? Iktikaf ni adalah kita boleh duduk di masjid, dan kita niat iktikaf untuk duduk di masjid dengan beberapa syarat yang tertentu, iaitu kita tak boleh keluar sembrono melainkan dengan satu keperluan yang mendesak sahaja. Kenapa kita semua perlu beriktikaf? Sudah tentu tujuannya adalah supaya kita dapat fokuskan amal ibadah kita, supaya dapat kita berikan segala tumpuan kita kepada amal ibadah dan menjauhi urusan duniawi. Jadi Nabi SAW nak berikan peluang kepada kita semua. Bahkan Nabi SAW sendiri akan berusaha untuk nak iktikaf pada 10 malam yang akhir, supaya Nabi SAW dapat menemui malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung, yang penuh dengan barakah. Sesiapa yang tak dapat, yang tidak berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sebenarnya dia adalah orang yang sangat-sangat rugi. Al-Qadar ini boleh juga membawa maksud yang mulia, yang agung. Dan malam ini akan berpindah daripada satu malam ke malam yang lain. Seperti mana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam al-qadar ini pada malam ganjil pada bulan Ramadan. Dan pada 7 malam yang terakhir itu perlu lagi untuk nak kita fokuskan. Dan kalau kita tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati pelbagai riwayat
yang sahih, sama ada pada malam 21, pada malam 23, pada malam 27, ada beberapa petanda daripada Nabi SAW dan juga daripada sahabat Nabi SAW yang mana mereka merasakan bahawa mereka menemui malam Al-Qadar. Dan ini semua sahih. Kita tak boleh nak tetapkan sama ada dia betul-betul terjadi pada malam 27, ataupun kita tak boleh betul-betul nak tetapkan dia jadi pada malam 21 ataupun 23. Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikannya daripada pengetahuan kita. Kerana apa? Sebab Allah nak kita usaha. Tapi ada satu persoalan. Kalau kita kira daripada awal betul, maksudnya malam-malam ganjil tu kita boleh kira 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi kalau kita kira daripada belakang, ganjil tu dia boleh sampai pada malam genap daripada awal. Yang kalau kita tengok pandangan-pandangan para ulama berkaitan malam Lailatul Qadar ni, kita akan jadi confused. Tapi tak ada masalah, sebab bukannya tujuan kita untuk kita mencari pada ganjil-ganjil itu. Tetapi apa yang perlu kita usahakan adalah 10 malam keseluruhannya. Sebab dia boleh berpindah-pindah. Tak semestinya malam Lailatul Qadar itu akan cuma berlaku pada malam yang ganjil yang kita ingat 21, 23 ni semua. Tetapi boleh jadi juga, maksudnya dengan kuasa daripada Allah, dia berlaku pada malam 24. Boleh jadi juga dia berlaku pada malam 26, pada malam-malam genap. Itu semua kuasa daripada Allah. Sebab tu Nabi SAW dia akan bersungguh-sungguh, dia usaha 10 malam semua. Tak perlu untuk nak kita kejar-kejar, tak perlu untuk nak kita mencari-cari. Ini semua antara hikmah ilahiyah. Kalaulah manusia tahu secara pasti bilakah akan berlakunya Lailatul Qadar, maka mereka hanya akan fokus kepada satu hari itu instead of 10 hari. Jadi Allah sembunyikan daripada pengetahuan kita supaya kita berusaha bersungguh-sungguh spend time kita dalam 10 malam yang terakhir itu untuk kita merebut ganjaran Allah ini. Allah dah bagi peluang setahun ni ada 365 hari. Allah dah bagi 12 bulan yang mana kita ini selalu menyibukkan diri kita dengan duniawi. Jadi apalah kiranya dalam 10 malam yang terakhir ini kita fokuskan sedikit masa kita, waktu kita untuk meluangkan diri kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadah, kita buat kebaikan sebagaimana yang telah Allah tuntut, Allah pinta daripada kita. Luangkan sedikit masa kita, lebihkan sikit kebaikan kita pada 10 malam yang terakhir ini. Insya-Allah, moga-moga Allah temukan kita dengan malam Al-Qadar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam episod kali ini, iaitu kita membicarakan malam Lailatul Qadar ataupun 10 malam Ramadan yang terakhir. Kita pun tadi dah sebut tentang bagaimana Nabi SAW menunaikan ataupun menunaikan hak Ramadan, hak Lailatul Qadar yang kita semua dambakan ini. Maka Lailatul Qadar ini banyak sangat pahala, banyak sangat ganjaran yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah telah spesifikkan satu daripada nama surah dengan nama Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah menyebut bahawa ibadah pada malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1,000 bulan. 1,000 bulan ni kalau kita nak faham secara literal, ya, dia boleh membawa maksud memang betul 1,000 bulan yang berjumlah 83 tahun beberapa bulan, ataupun 1,000 bulan ini juga boleh difahami dengan maksud yang sangat banyak. Kerana ada juga penggunaan di dalam bahasa Arab, termasuk di dalam Al-Quran. Bila menggunakan perkataan 1,000, itu bererti sangat-sangat banyak, dan ia tidak hanya terhad kepada 1,000. Kalau Allah kata contohnya ada manusia yang bercita-cita untuk nak hidup 1,000 tahun,
Bukannya bererti manusia itu nak hidup betul-betul 1000 tahun, bukan 999, bukan 1100, tapi apa yang dimaksudkan dengan 1000 di situ adalah bilangan yang sangat-sangat banyak. Jadi Allah nak bagi tahu malam Al-Qadar ini lebih baik daripada banyak sangat bulan-bulan yang lain. Dan Allah sebut lagi dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin, iaitu Allah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar itu, pada malam yang sangat-sangat diberkati. Ini satu kemuliaan kepada malam Al-Qadar. Ketika itu para malaikat akan sangat banyak berbondong-bondong kerana terlampau banyaknya kebaikan dan barakah yang Allah sediakan pada malam Al-Qadar. Dan Al-Quran Allah menyebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam Ramadan ini, pada khususnya pada 10 yang terakhir ini, ketika kita semua sedang berusaha untuk mendapatkan malam Al-Qadar, maka banyakkanlah kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada malam ini Allah akan berikan kepada kita pengampunan. Bak kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang membangunkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada ganjaran, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dalam sebuah hadis Aisyah, berdasarkan pada hadis riwayat Tirmizi, pernah Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha, ya Rasulullah, kan, sekiranya boleh aku tahu bilanya akan berlakunya malam Al-Qadar itu, apa yang boleh aku ucapkan, apa yang boleh untuk aku berdoa. Nabi SAW mengajarkan kepadanya untuk kita banyak-banyakkan ucap ataupun kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha mulia dan suka mencintai kepada pengampunan, maka ampunkanlah aku. Maksudnya adalah kita berdoa banyak-banyak memohon keampunan daripada Allah. Gunakan kesempatan tersebut walau dengan apa sekalipun lafaz. Banyakkan istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu semua adalah lafaz-lafaz doa kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga banyakkan kita beristighfar. Dan istighfar yang terbaik adalah kita mengucapkan sayyidul istighfar, penghulu kepada segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maka gunakan kesempatan ini sebanyak mungkin untuk kita membersihkan diri kita daripada sebarang dosa. Jadi gunakan juga kesempatan beberapa hari yang mulia ini, iaitu beberapa hari yang berbaki ini. Ya, adakah kita insya-Allah bila mana kita bergraduasi daripada bulan yang penuh barakah ini, adakah kita telah mencapai maksud daripada tuntutan kita untuk kita berpuasa? Ingat tak Allah Subhanahu taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah syariatkan kepada kita semua ibadah berpuasa ini supaya kita semua akan menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, yang lebih baik. Jadi adakah insya-Allah Ramadan ini mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik? Sebagaimana kita menahan diri kita sepanjang bulan Ramadan ini, kita berusaha untuk menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, menjaga kelakuan kita. Adakah kita masih lagi boleh meneruskannya selepas daripada Ramadan ini? Ataupun kita akan menjadi orang yang sama sahaja, ataupun kita menjadi orang yang lebih teruk lagi? Itu orang kata tepuk dada, tanya iman masing-masing. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk nak
meraihkan bulan Ramadan ini dengan penuh amal ibadah. Jadikannya dengan pesta ibadah, bukannya pesta juadah semata-mata. Dan insya-Allah saya doakan kepada semua sahabat-sahabat, adik-adik semua berjaya mendapatkan Ramadan yang barakah, berjaya mendapatkan Ramadan yang penuh dengan pengampunan, dan juga kita berhasil mendapatkan spirit of Ramadan. Insya-Allah kita semua bakal meraih pengampunan dan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekadar itu sahaja dulu untuk episod kali ini, dan kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian dulu daripada saya, Dr. Kamilin Jamilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.